Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Firman Allah Ta'ala, Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami telah berkati di kelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda ketuhanan, kekuasaan, kebesaran, keagungan kami. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bersempena umat Islam seluruh dunia menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para ulama khilaf dan menentukan tahun dan bulan berlakunya Isra dan Mi'raj, namun mereka tetap wajib beriman. Seluruh umat Islam wajib beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang penting daripadanya bukan tarikh berlakunya, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi menambahkan iman orang-orang yang beriman, bukan sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan peristiwa ini, yaitu peristiwa perjalanan di waktu malam. Hanya satu malam sahaja daripada Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah sehingga Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, mengikut perjalanan unta selama sebulan. Kemudian naik ke langit sehingga mengatasi langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang tidak mampu diukur jarak jauh dan masanya oleh manusia. Namun ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman dan seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang sama, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat menjadi ujian kepada manusia. Sejauh mana manusia percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hikmah yang besar. Dimulakan ayat dengan subhana, yang bermaksud Maha Suci Tuhan. Kita memuji Allah Tuhan yang Maha Suci daripada sama dengan makhluk.
yang tidak ada sifat kekurangan sekali. Tak boleh banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat kita. Mendengar Allah Ta'ala tak sama dengan mendengar kita. Dan seluruh makhluk. Begitulah Allah menjalankan Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj. Tidak boleh dibanding dengan perjalanan manusia dan ala-ala manusia. Kerana itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Dilakukan peristiwa ini untuk menambahkan keyakinan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Paling menarik, dilakukan selepas Nabi menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Berlaku kematian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang mendukung perjuangan dengan harta dan jiwa raga. Wanita yang pertama beriman. Meninggalnya Abu Talib, bapa saudara yang melindunginya, yang disegani oleh penduduk Mekah, meningkatkan dakwah pergi ke Taif di luar Mekah. Direjam dengan batu sehingga berdarah. Jasadnya pulang ke Mekah, mendapat perlindungan Mut'im bin Adi, seorang bukan Islam yang berperi kemanusiaan. Namun Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan khawatir dengan agama Islam yang dibawa untuk seluruh manusia. Kalau manusia menganggap suatu perkara yang mustahil untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, Rasul yang diutus ini Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia, berbeza dengan Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya, untuk kaum bangsanya sahaja, zamannya sahaja, negerinya sahaja. Tapi Rasul akhir zaman ini diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Bagaimana sejak awal dia tentang begitu hebat. Di kampung halaman, tanah airnya sendiri, oleh keluarganya sendiri, bangsanya sendiri. Tentangan sangat dahsyat. Bagaimana dakwah nak sampai ke seluruh pelosok dunia. Mereka awal sudah mendapat tentangan yang begitu rupa. Allah menunjukkan kebesarannya dengan menjemput Nabi SAW menjadi tetamu, menjadi dhaifnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Menjadi tetamu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau jadi tamu kerajaan akan dibawa melawat bilik gerakan negara. Dilihat kehebatan kerajaan mengadakan projek-projek perancangan di seluruh jajahan takluknya. Pada malam Isra' dan Mi'raj itu, Nabi kita bawa bukan dalam bilik gerakan yang sempit. Dibawa melawat, melihat alam yang luas, alam langit dan bumi, alam dunia dan akhirat, alam nyata dan gaib, alam manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, sehingga jin yang paling akhir dimatikan oleh Allah, ditunjukkan dalam Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh tak mungkin diukur oleh akal manusia, oleh alat-alat manusia. Jarak antara bumi dengan bintang cakrawala ada memakan masa perjalanan triliun tahun kelajuan cahaya. Tahun kelajuan cahaya. Ini langit ketujuh Sidratul Muntaha, di atas lagi daripada itu. Dilakukan pada malam Isra' dan Mi'raj hanya satu malam saja. Ditunjuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Ditemukan dengan nabi-nabi yang alaihimussalatu wassalam. Ditemu dengan orang-orang yang saleh dalam syurga. Ditemukan orang-orang yang jahat dalam neraka. Ditunjukkan semuanya. Alam yang sangat luas, yang sangat lama, hanya satu malam saja. Menjadi tetamu Allah untuk menyatakan bahawa dunia yang kamu hadap ini sangat kecil. Habuk yang halus di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Islam yang kamu bawa ini adalah cahaya Allah. Tak ada siapa yang boleh melawan Allah Ta'ala. Lihat saja matahari dan bulan. Tak ada kuasa dunia yang boleh menghalang perjalanan matahari dan bulan. Musim-musim dalam dunia ini, tak ada kuasa dunia yang besar yang boleh menghalang, mengubah musim dunia. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala secara langsung. Kuasa kita hanyalah sedikit saja diberi oleh Allah Ta'ala. Jangan takut halangan-halangan manusia. Maka dibawa pada malam itu untuk melihat kebesaran Allah. Jangan takut, jangan bimbang menghadapi cabaran-cabaran dan perjalanan perjuangan Islam. Dibawa melawat ke Baitul Maqdis, bersemayam jemaah dengan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi kita SAW jadi imam sembahyang, menunjukkan semua nabi menghadap ke Tuhan yang satu. Sembahyang rukuk dan sujud, sembahyang yang dia ada itu bukan sembahyang nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Menunjukkan kesatuan agama, iaitu Islam. Walaupun syariat berbeza, kerana berbeza situasi, realiti zaman dan masa. Tetapi asas rukun iman dan Islam sama saja daripada Allah Ta'ala, dan perkara tak mungkin dipindu oleh manusia. Yang diberi akal dan kebijaksanaan. Petunjuk yang dinamakan Islam, rahmat Allah kepada manusia hendaklah dibawa kepada seluruh manusia. Maka Nabi akan menghadapi cabaran-cabaran. Walaupun Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia, Islam tidak mati dengan wafatnya Nabi. Wajib umat dia menyampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Cabaran mengganggu perjalanan Nabi malam itu, seruan Yahudi, seruan Nasrani, dan lain-lain, hawa nafsu dunia dan sebagainya, adalah cabaran yang akan dihadapi oleh umatnya sehingga hari kiamat. Kita menyaksikan bagaimana Islam ini menghadapi musuh yang banyak mengelilingi Islam. Semua menentang Islam, semua kalangan melawan Islam. Kita menyaksikan kemenangan Islam di zaman Nabi SAW melalui sejarah yang dipaparkan. Zaman Khulafa' Rasyidin, dalam masa tidak sampai satu abad, Islam telah berjaya menguasai sebahagian benua Asia, sebahagian benua Afrika, selatan Eropah. Dan selepasnya pemerintahan kuasa besar Islam dijatuhkan. Kita saksikan cahaya Islam tak boleh dipadam. Walaupun pemerintah Islam dijatuhkan oleh kuasa-kuasa penjajah, tanah air umat Islam dijajah, dipecah, diratah, diangkut hasil bumi, diperhambakan umat Islam yang dijajah itu, diganyang habis-habisan. Tetapi mereka tak mampu memadam cahaya agama Islam. Perkembangan Islam berlaku dengan pesat di seluruh pelosok dunia pada hari ini. Orang menerima Islam dengan senang dan tenang. Walaupun mereka sekat senjata, dengan senjata gagal. Walaupun orang Islam lemah, mereka sekat dengan media yang terkini melalui diayah Islamofobia, menakutkan manusia dengan Islam, memomokkan Islam dengan gelaran-gelaran yang menakutkan, menyebabkan ramai kalangan cerdik pandai mengkaji Islam dari sumbernya yang asal, dari Quran
dari hadis yang sahih, penulisan ulama-ulama Islam yang benar, bukan melalui orientalis yang bohong nak mempersenahkan Islam. Bila kaji Islam dari sumber yang sebenar, mereka bertemu dengan kebenaran yang sebenar daripada Allah SWT, menembusi hati-hati mereka. Dengan sebab itu terdapat kalangan pemikir-pemikir barat yang bermusuh dengan Islam ni mengatakan Islam lebih bahaya daripada komunis, lebih bahaya daripada segala musuh yang mereka anggap musuh itu. Kerana kata mereka Islam kalau dibaca, kalau dikaji akan menembusi hati-hati manusia. Ini kehebatan Islam. Masalah Islam adalah benar, malah mereka tidak mahu menerima kebenaran, mereka degil. Sepatutnya dalam suasana dunia yang mencabar hari ini, kegagalan ideologi Yahudi Kristian, ahli falsafah barat yang mencipta berbagai ajaran, meminda agama asal Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wasallam, telah gagal menyelesaikan masalah manusia, masalah kemanusiaan, masalah moral, masalah ekonomi, masalah politik. Mereka cipta sendiri, tak mau ikut petunjuk yang ada dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam kitab Quran, kitab Mukjizat Ilmu. Mereka degil. Di abad yang lalu kita saksikan kegagalan komunisme. Kuasa besar yang mendukung komunis runtuh. Mereka terpaksa mengubah ideologi mereka. Hari ini kita melihat merudumnya liberal kapitalisme. Di samping agama-agama yang dianut oleh barat, yang dianggap bertamadun dan maju itu, tinggal gereja. Penghuninya makin berkurangan. Yang datang bawa ke negeri kita ni, ajaran itu tak laku di negara mereka sendiri, bawa ke sini. Malangnya kita tak kaji, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sekiranya kita mencari kebenaran itu, yakin dan percayalah akan bertemu kebenaran daripada Islam. Seperti janji oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang bersungguh perjalanan kami tunjukkan kepada ini jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang baik, yang berlaku baik. Bagi umat Islam, bila kita tahu kehebatan Islam ini, maka kita yakin bersama dengan Islam. Bukan saja kita percaya beramal dengan Islam, kita dukung Islam, tinggikan Islam sungguh-sungguh. Tegakkan Islam bukan saja memerintah dalam diri kita, keluarga kita, termasuk memerintah negara kita dengan petunjuk Allah SWT. Hanya Islam boleh menyelesaikan semua masalah kita. Percayalah, segala gejala buruk yang berlaku dalam dunia hari ini, runtuhnya akhlak, runtuhnya ekonomi, khianatnya politik, tersebarnya berbagai-bagai penyakit, wabak yang melanda manusia pada hari ini, puncanya kerana tak ikut halal dan haram yang ditunjuk oleh Islam. Tak terima petunjuk Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarja'un. Surah Ar-Rum. Telah zahir keburukan di darat dan di laut dengan sebab kerja tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian perbuatan mereka. Mudah mereka balik sedar dan isah kepada Allah. Kita menyaksikan mereka yang tamak dalam politik menyebabkan rakyat menderita, lupa kepada dosa pahala yang ditunjuk oleh Islam. Tamak dalam bidang ekonomi, macam-macam teori, cari harta melampau, bukan saja merosakkan manusia, merosakkan alam sekitar, mempertahankan diri, mencipta alat-alat senjata yang canggih, mencipta senjata yang canggih, buat ujian nuklear, macam-macam ujian, menyebabkan muka bumi jadi rosak, rosaknya cuaca.
mencipta alat-alat untuk perubatan. Sebenarnya Islam sudah tunjuk semua ini, semua kemajuan ini melalui tamadun Islam. Tamadun yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Bila orang barat ambil tamadun Islam, mereka tinggalkan Islam itu. Petunjuk Islam tak dipakai, halal haram tak dipakai. Ambil tamadun kemajuannya sahaja. Akhirnya maju tersungkur pada hari ini. Tersungkur merosakkan diri mereka sendiri. Mencipta obat-obat yang melampau, kesenangan yang melampau, kemudahan melampau, mengikut hawa nafsu, terjerumus dengan berbagai-bagai penyakit. Dengan sebab itu kita sedar dan insaf. Balik kepada Allah Ta'ala, bukan dengan cara kita serah diri kepada Allah Ta'ala. Ada orang tu menganggap balik kepada Allah Ta'ala ini serah diri kepada Allah Ta'ala. Tak ada usaha dan tak ada ikhtiar, bertawakal pada Allah. Itu satu anggapan yang salah. Makna serah diri kepada Allah Ta'ala, mengikut petunjuk Allah Ta'ala, ajaran Allah Ta'ala, halal dan haram Allah Ta'ala, gunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Usaha dan ikhtiar, buat kajian, buat penyelidikan dalam semua perkara. Di mana akal Tuhan beri adalah nikmat, harta Tuhan beri adalah nikmat, tenaga Tuhan beri adalah nikmat. Gunakan nikmat ini, menandakan syukur kepada Allah Ta'ala dengan berikhtiar, memakmurkan bumi, menyelesaikan masalah, mengubah penyakit dan seumpamanya. Pada serah pada Allah Ta'ala, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, itu bukan hamba Allah Ta'ala. Nak jadi Allah hamba kita, bukan kita hamba Allah Ta'ala, Allah hamba kita. Kalau kita hamba Allah Ta'ala, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Gunakan bahan-bahan yang ada di bumi ini, buat kajian dengan akal yang Tuhan beri, petunjuk Allah Ta'ala, baru kita hamba Allah Ta'ala. Kalau duduk saja-saja serah pada Allah Ta'ala lah semua perkara, itu makna kita memperhambakan Allah Ta'ala, bukan kita hamba Allah Ta'ala. Satu kesalahan sangat besar berlaku di zaman Nabi SAW apabila seorang badui yang masuk Islam, yang tak faham Islam, faham cara badui, faham cara bodoh, bawa unta, menunggang unta, lalu dilepasnya unta, tak diikat, bertawakal pada Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Kemudian dia masuk dalam masjid. Bila keluar unta dia tak ada lah, lari masuk dalam kebun orang. Dia cari unta, orang tanya dia, awak tak tambak je? Tak, dia kata serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga unta dia pula, Allah Ta'ala jadi gembala unta dia. Itu salah. Ikat unta tu, barulah bertawakal pada Allah Ta'ala. Itulah Islam mengajar kita. Islam ni sangat hebat, sangat baik, tapi kita tak tahu menggunakan kehebatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Isra dan Mi'raj mengajar kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sangat hebat, di malam yang berjarah itu Allah Ta'ala wajibkan sembahyang 5 waktu. Satu ibadat yang tak boleh tinggal sekali-kali. Selagi ada akal tak boleh tinggal sembahyang. Ibadat yang lain boleh tinggal. Haji tak ada harta, tak wajib. Jalan tak aman, Tuhan maafkan tak pergi haji. Puasa kalau sakit boleh tinggal puasa, qada pula. Kalau tak qada, tak mampu qada, bayar kafarah. Tak ada harta, tak wajib zakat. Tapi sembahyang selagi ada akal wajib sembahyang. Saya ada akal. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, pakai fikir dengan akal, ingat pada sembahyang itu. Kalau tak mampu nak bergerak, tapi akal masih ada. Wudu, mandi wajib. Tak ada air, dia benar akan bertayamum, ganti daripada wudu, ganti daripada mandi. Kalau tak ada semua, ada ulama mengatakan sa'idan tayyibah, semua yang ada di bumi boleh tayamum. Ada ulama kata begitu, kalau tak ada debu pun. Ini kemudahan. Sembahyang tak boleh tinggal sekali-kali, ibadat sembahyang. Kerana sembahyang ni hubungan langsung kita dengan Allah Ta'ala.
kita bercakap dengan Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala dengan doa, bacaan yang diajar oleh Nabi kita tiap-tiap ibadat sembahyang itu. Kita berbeza dengan umat yang lain. Kita menghadap Allah Ta'ala menghala ke arah kiblat. Bukan bermakna kita sembah kiblat tu, tidak. Kiblat tu jadi tanda untuk satukan hadap kita saja. Oleh kiblat tu diroboh, dibawa batunya dibina ke Malaysia ni, kita tak boleh hadap ke batu tu, mesti hadap ke tanah juga. Menunjukkan kita tak sembah batu, kita sembah Allah Ta'ala. Itu makna sembahyang kita sudah. Sembahyang ni ialah kontak kita dengan Allah secara langsung. Jadi hikmah yang besar Allah Ta'ala jadikan wajib sembahyang ni disuruh pada malam Isra' dan Mi'raj. Beza dengan ibadat-ibadat yang lain, diwahyukan di bumi. Sembahyang Tuhan jemput Nabi jadi zikr, menghadap di Sidratul Muntaha, tempat yang tak mampu ditembusi oleh malaikat Jibril. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Di situ dia serahkan sembahyang 5 waktu, menandakan besarnya sembahyang pada kita ni. Kita kena sedar, sembahyang tak boleh tinggal. Kalau ada kepayahan, ada rukhsah, kita kena sedar. Contohnya hari ini, mengapa tak dibenarkan sembahyang jemaah, tak dibenarkan sembahyang jemaah? Itu kerana tersabarnya penyakit. Tersabarnya penyakit yang mudarat. Jaga nyawa adalah wajib. Wajib jaga nyawa kita dan wajib jaga nyawa orang lain. Jangan penyakit orang lain dapat ke kita, ataupun kita sebar penyakit kita pada orang lain. Itu haram, tak boleh. La darar wala dirar. Tak dibenar. Tak sembahyang jemaah, tak sembahyang jemaah, rukhsah. Rukhsah. Ada musuh di tengah jalan nak pergi ke masjid, ada rimah tengah jalan nak pergi masjid, tak wajib dah sembahyang jemaah kerana ada rimah tengah jalan. Rimah ni kita nampak, kumang kita tak nampak, tapi kita percaya melalui berita yang diketahui oleh mereka yang mahir dalam ilmu tu, yang kita percaya seluruh dunia tak boleh menipu. Bukan saja pakar orang Islam, pakar orang bukan Islam yang boleh kita percaya, kita terima. Bila bahaya, Tuhan beri rukhsah. Ini nak rukhsah. Rukhsah bila ada halangan, kita kena buat sembahyang di rumah, tak sembahyang jemaah di masjid dalam tempoh penyakit itu tersebar. Ini adalah perintah agama. Ada orang degil juga, pergi masjid juga, itu tak ikut agama lah tu. Tak ikut agama. Agama kata kena sembahyang rumah bila ada mudarat. Kita dah ikut agama, nak terjun dalam mudarat itu. Contohnya, kalau masjid terbakar, ada api dalam masjid, nak tunggu dalam masjid, biang dengan masjid. Oh, tak begitu, lari. Lari tak boleh, pasal apa? Takut angus. Kerana nak jaga nyawa. Api kita nampak, kumang ni kita tak nampak, tapi dia beritahu. Dan mungkin bahaya lebih pada api lagi. Kalau api sekadar terbakar kita saja, tapi kumang ni merebak, buat balik ke rumah, kena anak isteri pula, kena keluarga pula, pergi ke orang lain, kena orang lain pula, menyebabkan kita mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain, bertambah lagi dosa dan salahnya. Dalam perkara ini kita kena faham. Jadi kita kena balik ke Islam. Isra' dan Mi'raj ni mengajar kita supaya kita balik ke Islam. Kita percaya Islam ni satu perkara yang sangat hebat daripada Allah Ta'ala, yang tak mati, tak padam cahaya Islam ni. Kalau kita bersama dengan Islam, selamat kita, tahu jalan, tak sesak kita, segala masalah boleh kita hadapi. Itu perkara yang penting tentang Isra' dan Mi'raj yang saya nak terang. Adapun cerita-cerita perjalanan tu dah banyak orang lain cerita. Saya sebut hal yang lain, yang berkait dengannya untuk jadi pengajaran kepada kita. Cukup sekadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.